سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Alhamdulillah, yang berbahagia Tuan Imam, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita memulakan kuliah kita ini dalam masa 1 jam, lebih dahulu saya nak beritahu bahawa sesiapa yang memerlukan kitab Riyadhus Salihin jilid yang ketiga yang kita akan baca hadis-hadis di dalamnya, bolehlah dapat. Saya bawa lagi ada 10 kitab ini, harganya RM10 satu. Jadi hari itu tak dan ada kawan-kawan yang tak ada sempat dan beli. Saya buat lagi ada 10. Jadi kalau tuan-tuan nak boleh dapat ni ke budak-budak. Saya ada 2 orang ni. Orang perempuan ke kalau nak boleh bagi tahu. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum daripada kita nak baca hadis ni, hadis kita malam ni hadis 61 muka surat 102. Sebelum tu mari kita baca dulu zikir-zikir yang kita baca sebagai mukaddimah kuliah kita. Mudah-mudahan Allah bagi keberkatan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadah rabb kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitan wa syirkihi wa an aqtarifa su'an ala nafsi aw ajurrahu ila muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih. Subhanallah wa bihamdih rida nafsih. Subhanallah wa bihamdih zinata arsyih. Subhanallah wa bihamdih midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih. Subhanallah wa bihamdih rida nafsih. Subhanallah wa bihamdih zinata arsyih. Subhanallah wa bihamdih midada kalimatih. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah
ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله لا ما كان من نعمة فمن الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ini zikir-zikir yang sangat-sangat dituntut kita baca, tuan-tuan. Khususnya Bismillah 4 disebut oleh Ibn Abbas dalam sebuah kitab bahawa kalau kita beramal 3 kali pagi, 3 kali petang, insya-Allah Allah akan lepaskan kita daripada segala kemudaratan yang boleh menimpa kita. Sekarang kita sedang menghadapi satu penyakit wabak yang menyerang seluruh dunia. Kita kena banyak baca zikir-zikir yang seumpama ini supaya Allah menghindarkan dia daripada kita. Baik tuan-tuan, buka kitab, muka surat 102. Nah, kita masih di dalam bab Ar-Raja. Kita banyak mengharapkan kepada Allah. Saya ulang balik yang saya duk kata selalu. Kita mengharapkan pada Allah. Kalau kita buat benda yang baik, buat ibadat, buat kebajikan, kita harap kepada Allah supaya Allah terima kebajikan kita, Allah terima amalan kita. Jangan kita duk syok. Kalau kita dah buat, duk syok cerita ke orang pula tu, kata kita buat baik, tak payah. Kita buat baik, kita minta ke Allah terima kebaikan kita. Allahumma taqabbal minna salatana tammah. Ya Allah, Engkau terimalah sembahyang kami dengan sempurnanya. Kalau kita terbuat dosa, kita pula harap pada Allah supaya Allah ampun dosa kita. Waghfir lana dhunubana 'ammah wa la tu'adzibna yawmal qiyamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Dan Engkau ampunkanlah dosa kami semua sekali. Janganlah Engkau azab kami pada hari kiamat, kerana Engkaulah Tuhan yang amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi harap ini dia dua. Kalau buat baik, harap Allah terima, jangan Allah tolak. Kalau kita buat tak baik, buat dosa, harap Allah ampun. Ini di dalam hadis yang kita nak baca ini, mari kita baca tengok. Wa 'an ibni Mas'udin, tuan-tuan kena ikut. Wa 'an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Ni yang kita nak minta kalau boleh ada kitab nah, kita nak baca hadis. Ambil berkat baca hadis ni.
Semacam mana kita duk baca Quran, kita juga nak baca hadis. Anna rajulan asaba min imra'atin qublatan fa'ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu fa anzalallahu ta'ala wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna as-sayyi'at faqala ar-rajulu aliya hadha ya Rasulullah qala li jami'i ummati kullihim muttafaqun alaih. Abdullah bin Mas'ud ada cerita berlaku di zaman Nabi, seorang laki-laki dia cium seorang perempuan di Madinah ni. Kok mana tak tahu. Dia tak boleh tahan dia punya nafsu, dia cium perempuan tu. Perempuan segak ke maksud. Lepas dia cium-cium tu, dia berasa dia berdosa lah buat benda yang Allah tak bagi. Dia terus pergi kat Nabi. Dia habaq kata, ya Rasulullah, tak sat saya buat satu dosa Rasulullah. Lagu mana saya nak buat ni? Tolonglah. Saya tak mau, saya berdosa. Lepas dia pergi tanya Nabi lagu tu, Allah pun hantar Jibril bawa mai kat Nabi satu ayat Quran. Laki-laki ni namanya Mu'tib. Nama dia Mu'tib. Mu'tib ni lah yang pergi habaq kat Nabi, kata dia tercium orang perempuan ni. Maka Allah menurun ayat Quran. Allah berfirman, wa aqimis salata, hendaklah kamu hai Muhammad dan umat kamu mendirikan semayang tarafayin lail nahari, dua ujung siang. Belah awal siang semayang, belah ujung siang pun semayang. Wa zulafan minal lail, dan sebahagian dia waktu malam. Ayat Quran ni suruh Nabi dan umat dia semayang ujung belah awal siang dan ujung belah akhir malam, akhir siang. Awal siang apa dah tuan-tuan? Subuh akhir siang apa dah tuan-tuan? Asar lah. Zulafan minal lail, sebahagian daripada waktu malam. Imma semayang itu boleh dikaitkan semayang fardu, semayang malam, semayang isya, awal siang subuh, di ujung siang asar, dan waktu malam isya. Dan boleh juga ayat ini suruh kita buat semayang sunat di awal siang, di ujung siang, di tengah malam. Pasal apa yang Allah suruh Nabi dan umat dia semayang? Innal hasanati, sesungguhnya amal-amal kebajikan itu, semayang kamu itu, sama ada fardu ataupun sunat, yudhibna sayyiat, dia boleh menghapuskan dosa. Turun mai ayat tu. Jadi kamu tersaduk takutlah. Yang penting kalau kamu terbuat dosa pergi cium orang perempuan, kamu semayang. Kalau boleh semayang berjemaah lagi, insya-Allah dosa kamu itu akan diampun oleh Allah, kerana amal kebajikan itu
dia berfungsi untuk menghapuskan dosa. Maka laki-laki itu pun apabila Nabi baca ayat ni kat dia, dia tanya Nabi, "Ya Rasulullah, adakah perkara ini untuk saya saja? Ayat Quran ni turun pasal saya tanya saya nak buat lagu mana, turun ayat Quran ni. Adakah untuk saya saja ayat Quran ni? Atau untuk seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mana lain pada saya pun kalau buat dosa, kalau depa semayang, dosa mereka akan dihapuskan juga, bukan saya saja." Nabi jawab, "Qala li jami'i ummati kullihim." Nabi kata, ayat ini diturunkan kepada seluruh umat aku seluruhnya, bukan kamu seorang saja. Kamu pun masuk dalam ayat ni. Kalau orang lain daripada kamu pun buat dosa, kalau dia semayang, insya-Allah semayang dia itu, hasanat amal kebajikan dia itu akan menghapuskan dosa dia. Ini tuan-tuan, kekuatan yang ada pada amalan kita. Nah, amalan kita. Sebab itu setengah-setengah orang yang baik-baik, kalau dia terbuat dosa aja, dia cepat-cepat buat amalan, buat kebajikan. Dia pergi sedekah ke, dia buat apa ke, dia tak tunggu sampai petang saat ni, atau tak tunggu sampai tengah hari ni, dia cepat-cepat buat amalan. Kalau dia terbuat dosa, cepat-cepat dia buat amalan. Dia pergi sedekah ke, dia pergi derma ke apa, amalan tu akan menghapuskan dosa dia. Tak ada lekat dosa tu di dia. Tuan-tuan, Allah daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya seorang lelaki namanya Mu'tib, dalam syarah hadis disebut Mu'tib, telah mencium seorang perempuan, lalu dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberitahu tentang perkara tersebut. Maka Allah menerangkan ayat yang bermaksud, dan berikanlah sembahyang dan dirikanlah sembahyang wahai Muhammad, engkau dan umatmu, pada dua bahagian siang, pagi dan petang, dan pada masa yang berhampiran dengan waktu malam. Sesungguhnya amal-amal kebajikan, terutamanya sembahyang itu, menghapuskan kejahatan. Surah Hud ayat 114. Lalu lelaki itu bertanya, "Adakah ayat ini untukku wahai Rasulullah? Untuk saya ke Rasulullah ayat ni?" Baginda menjawab, "Untuk sekalian umatku, bukan untuk hang seorang." Pengajaran hadis, setiap orang hendaklah merahsiakan amal jahat yang dilakukannya. Tak payah duk cerita kat orang. Ni dia pergi cerita kat Nabi ni, dia nak tanya penyelesaiannya lagu mana, tak apa, tanya orang yang tahu. Tapi setengah orang tu dia syok, dia buat dosa, cerita habis. Sambil duduk makan roti canai tu, dia cerita dia buat jahat. Tak payah. Buat jahat, sengap sudah. Lepas tu buat amalan, buat ibadat. Mudah-mudahan kita minta Allah ampun dosa kita. Dua, umat Islam dikehendaki supaya membanyakkan amal kebajikan, kerana ia boleh menghapuskan kejahatan yang pernah dilakukannya. Ketiga, sembahyang boleh menghapuskan dosa-dosa kecil. Keempat, merahsiakan nama orang yang melakukan dosa adalah dituntut. Hadis yang kedua pula tuan-tuan, itu kita dapat fahamlah bahawa amal kebajikan itu boleh menghapuskan dosa kita.
Tapi dosa macam kita sebut, dosa kita dengan Allah. Tapi kalau dosa kita dengan manusia, utang orang tak bayar, kecoh orang, hak tu kena pi selesai dengan kawan tu. Allah tak akan ampun dosa kita kalau ada kaitan kita dengan manusia lain. Hutang orang tak bayar, tu astaghfirullah, astaghfirullah 100 kali. Astaghfirullah, dosa dengan Allah boleh lah, dosa dengan orang hang kena bayar. Kalau duk kata kat orang, kena minta maaf kat dia. Wa an Anas radhiyallahu anhu. Baca tuan-tuan. Qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah asabtu haddan fa aqimhu alayya. وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال هل حضرت معنا الصلاة؟ قال نعم. قال قد غفر لك. Ini pun cerita seorang sahabat Nabi, orang lain pula ni, namanya Abul Yusri. Tadi namanya Mu'tib, ini namanya Abul Yusri. Dalam syarah hadis disebut. Sayyidina Anas cerita, Abul Yusri ini dia datang kat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya ada buat maksiat yang boleh didendakan saya dengan ta'zir. Ta'zir ni makna Rasulullah boleh kenakan hukuman, sebat ke apakah ikut Rasulullah lah. Bukan had nu, had zina apa tu, tak dosa besar ni. Ni dosa yang dihukum dengan ta'zir. Ta'zir ini hukuman yang terserah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak hukum. Saya buat dosa, Rasulullah dia tak abang dosa apa. Saya minta Rasulullah hukumlah saya. Lepas dia duk minta tu, kata Sayyidina Anas, waktu masuk semayang jemaah, azan masuk semayang jemaah apa semua, dia pun masuk semayang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak jawab lagi soalan dia tadi, sebab waktu dah masuk, semayang dulu. Selepas selesai semayang, dia pergi jumpa Nabi sekali lagi. Ya Rasulullah, saya ada buat maksiat, jalanlah hukuman ke atas saya ya Rasulullah. Amboi hebat para sahabat tuan-tuan, sanggup berserah diri minta Allah dan Rasulullah lakukan hukuman. Orang lah sembunyi mana kada, nak pergi mengaku tobat lahum. Orang lah, tapi para sahabat dulu dia takut. Sebab kalau di dunia ni sudah dibalas, ada ta'zir, ada hukuman, akhirat terlepas. Dia lebih baik kena hukuman di dunia daripada akhirat. Sebab tu dia minta Rasulullah jalankan hukuman.
Ya Rasulullah, saya buat maksiat ni, jalankah hukuman atas saya? Buatlah. Nak rotan ke, nak apa, saya sanggup. Dia minta sekali lagi lepas sembahyang. Jalanlah hukuman sebagaimana yang diperintah oleh Al-Quran. Nabi tanya dia, kamu sembahyang saat dengan kita? Hal hadarta ma'ana salah? Kamu sembahyang jemaah dengan kita tak saat? Abul Yusri kata, ya saya sembahyang ni, baru sudah sembahyang lah. Tadi saya cerita dah kat Rasulullah. Rasulullah tak kata apa, lepas tu masuk waktu sembahyang, saya sembahyang. Rasulullah kata, sembahyang yang kamu sembahyang bersama dengan kita ramai-ramai jemaah ini menyebabkan Allah dah ampun dosa kamu. Tak perlu aku jalankan hukum lagi ke atas diri kamu, sebab dosa kamu sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sembahyang jamaah kamu dengan kami tersebut. Tuan-tuan, kalau hak tadi Allah suruh orang yang buat dosa tu sembahyang, yang ni kebetulannya dia sembahyang sahab dah, masuk waktu dia pun sembahyang. Maka Nabi pun kata, qad ghufira laka, sesungguhnya telah diampun dosa kamu itu. Aku tak akan hukum dah kamu sebab dosa kamu telah diampun oleh Allah. Allah. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, seorang lelaki, di sini tak disebut nama, namanya Abul Yusri, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, aku telah melakukan maksiat yang diwajibkan had, yakni ta'zir. Ta'zir ni hukuman terpulang kepada pemerintah. Kalau zaman dulu pulang kat Nabi lah. Maka laksanakanlah hukuman itu ke atasku. Apabila masuk waktu sembahyang, lalu dia sembahyang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai sembahyang, dia berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya aku telah melakukan maksiat yang diwajibkan had, yakni ta'zir, hukuman. Laksanakan hukuman itu ke atasku berdasarkan Al-Quran. Baginda bertanya, adakah engkau telah sembahyang bersama-sama kami tadi? Jawabnya, ya. Baginda bersabda, sesungguhnya kesalahan engkau telah diampun. Tidak perlu lagi aku menjalankan hukuman ke atas engkau, sebab kesalahan engkau sudah diampun dengan sebab engkau bersembahyang bersama-sama dengan kami. Pengajaran hadis. Dua ada hadis nak abang kata amalan menghapuskan dosa. Setiap dosa kecil boleh dihapuskan dengan menunaikan sembahyang fardu. Orang yang telanjur dengan melakukan dosa kecil, hendaklah selepasnya melakukan kebajikan sembahyang. Dosa itu akan terhapus dengan amal kebajikan. Yang dilakukannya. Adapun dosa besar seperti zina, minum arak, maka amalan kebajikan tidak menggugurkan hudud, tidak harus diabaikan hudud. Hudud ni hukuman yang ditetapkan secara had di dalam Islam. Seperti kalau minum arak 40 rotan. Kalau zina, kalau dia sudah kahwin kena rajam sampai mati. Kalau dia tak kahwin lagi kena sebat 100 rotan. Itu tak boleh gugur walaupun sembahyang, sebab dia ada dah ditetapkanlah hukuman tu. Tapi kalau hukuman itu tak ditetapkan lagu tu, ta'zir saja, insya-Allah akan terhapus dengan sebab amalan-amalan kebajikan yang dilakukan. Satu lagi. Wa anhu qala,
Baca. Wa anhu qala Rasulullah innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alayha aw yashraba asy-syurbata fayahmadahu 'alayha. Ini hadis daripada Sayyidina Anas juga. Nabi sabda, kata Sayyidina Anas, Nabi sabda, Allah cukup redha, Allah cukup berkenan, Allah cukup sayang kepada hamba-hamba apabila dia makan satu makanan, dia ucap alhamdulillah. Allah cukup suka, redha dengan hamba jenis ni. Jenis makan, lepas makan dia puji Allah, alhamdulillah. Ataupun dia minum, lepas dia minum dia alhamdulillah. Maka dua-dua jenis hamba ini, hamba yang makan ucap alhamdulillah, hamba yang minum ucap alhamdulillah, maka Allah cukup redha kepada mereka. Ni nak habaq bahawa Allah cukup redha, cukup berkenan, cukup setuju dengan hamba yang jenis puji Allah selepas menerima nikmat Allah. Makan, rezeki yang kita makan adalah Allah yang bagi. Buh dalam mulut, mulut boleh pepak, batu rengkung boleh telan, masuk dalam perut tak ada sakit apa. Alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan, yang telah memberi kami minum, dan telah menjadikan kami ini sebagai orang Islam. Puji Allah. Allah cukup suka hamba jenis ni. Tapi kalau makan minum kenyang, tak puji Allah pun, tak ucap alhamdulillah pun, Allah cukup tak berkenan hamba jenis ni. Nah, rezeki Allah bagi, tiba-tiba nak puji Allah pun tak mau. Dia duk puji bini dia pakai pasak pandai. Dia kata hang bubuh rempah apa ni sedap sangat gulai ni. Puji bini tak puji Allah. Hang pujilah Allah dulu, nak puji bini pun. Beli ikan termenung murah, sekilo RM2. Dia puji orang hak jual, bagus hampa jual hari ni murah. Tidak ni paling mana RM ni, hari ni RM2. Bagus tengok hampa. Puji Allah dulu oi, daripada puji orang hak jual termenung tu. Dia pikau dalam laut tu Allah yang bagi. Duk kaut berapa puluh tahun dah. Saya umur 70 tahun dah duk makan termenung ni tuan-tuan, tak pernah putih ikan termenung. Pi market tiap-tiap hari dah ke termenung. Kalau 70 tahun dah, banyak mana termenung, berapa lori, berapa trailer yang duk naik. Sedit pun Allah tak ambil. Banyak mana hang pikau dalam laut, boleh ambil ke hang semua. Dia main jual RM3, RM4, RM5, RM7 sekilo. Itu pasal dia. Kalau kita bawa pukat pergi dari dan laut seduit pun tak kena. Tapi kalau dia pergi pukat, dia bawa main tongkang dia, lori dia apa, dia ambil lah RM5 sekilo. Tuan-tuan, boleh makan rezeki Allah begitu, tak bersyukur. Buah kayu pun begitu tuan-tuan. Allah bagi bukan banyak buah kayu, seduit pun tak kena duit. Adalah dia jual pelam sampai RM10, dia jual sampai RM12, dia jual pula ikan buah
buah timikai pun berapa ringgit, 2 ringgit setengah sekilo. Ada lah tak ada duit. Itu dia yang balas. Allah bukan ambil sedikit pun. Dia bagi pelam banyak mana pun tak ambil duit, dia bagi banyak tak ambil duit. Manusia ni apabila dia campur tangan, dia mau beda dia nak, beda dia. Ayak lah kita juga tuan-tuan. Dia bayar bil ayak. Sebulan sampai 2-300 ayak. Tu pasal dia babuh paip depa hantar mai rumah kita. Kalau kita tahan betul pancok, bubuh tong betul pancok tu, ayak hujan mai, sedih tak kena tuan-tuan. Allah bagi tak kena duit. Free. Tapi manusia ni apabila dia campur tangan, dah lah beda dia. Allah bagi rezeki. Alhamdulillah lah dulu. Allah kata, Nabi kata, Allah cukup redha, cukup kenan, cukup setuju dengan hamba jenis ni, hamba yang tak lupa kepada Tuhannya apabila dia makan rezeki Allah, apabila dia minum rezeki Allah. Balas teh air sedap bukan main. Nah, dengan susu lah, dengan melo lah, dengan apa sedap. Tak ucap Alhamdulillah pun. Sedap melo air hang buh susu cap apa ni? Puji kawan tu. Ni nak cerita kata orang yang sedap tentang rezeki yang dia makan itu pemberian dari Allah, dia akan puji. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah redha terhadap hamba-hambanya yang setiap kali makan atau minum dia memuji Allah. Umat Islam disuruh memuji Allah pada setiap kali sebelum atau selepas makan dan minum. Umat Islam dikehendaki supaya sentiasa mensyukuri nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepadanya dengan membaca Alhamdulillah alladzi, sekurang-kurangnya Alhamdulillah lah, tapi alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, yang Nabi ajak kita. Nah, segala puji bagi Allah yang bagi kami makan, yang bagi kami minum, yang bagi jadi kami ini jadi orang Islam. Alhamdulillah, orang mukmin. Tu Nabi ajak kita nah. Kemudian dituntut juga kita. Tu kalau makanan hak kita. Tapi kalau orang jamu kita, dia kata, "Bang cik mai, buat apa?" "Mai lah minum teh dulu, kau ti canai." Dia tanya, "Ti canai apa bang cik nak makan ni? Nak abang kat depan sobat." Dia kata, "Kahwin." "Hah? Ti canai apa dah kahwin?" "Adalah 101 bubuh telur." Tu makna ti canai kahwin. 01 telur 1. Oh, hang ni bab kahwin, baru ti canai pun kahwin no. Maka ti canai kahwin. Orang jamu kita. Kita makan, puji Allah, baca Allah begitu. Kita kena doa juga kat dia tu, kat jamu kita tu. Jangan balas-balas sengak bila gitu. Dia kata, bila nak bawa aku mai pula, bila nak jamu aku pula, doa kat dia. Nah, Allahumma ighfir li sahibi hadzal ta'am. Ya Allah, ampunkanlah orang hak jamu aku ni. Warzuqhu minal halal. Ya Allah, bagi rezeki kat dia hak halal-halal. Wajannibu 'anil haram. Jauhkan dia daripada rezeki yang haram. Wa atmim niyatahu, engkau tunaikanlah, sempurnakanlah niat dia nak jamu aku ni. Wa taqabbal diyafatahu, engkau terimalah jamuan dia. Allahumma wa taqabbal diyafatahu warham mautahu, engkau berilah rahmat kepada keluarganya yang sudah mati. Mak dia, pak dia, tok nek dia mati, tolong ampun dosa mereka.
waqdi hawaijahu, tunailah hajat dia ya Allah, birahmatika, dengan rahmatmu, ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang mengasihani hamba. Terima kasih tak apa, terima kasih ajak aku makan, aku pun duk cari kedai tak ni. Lepas tu doa untuk dia. Lagu mana? Kalau tak boleh hak Arab ni, hak Melayu pun tak apa. Allah, engkau terimalah jamuan dia, engkau ampunkan dosa dia, bagi rezeki dia yang halal, jauhkan yang haram, ampun segala tok nenek dia yang sudah mati. Pelan-pelan, tak apa kita doa naik mutu tu, bukan mesti depan dia. Makna kita, orang jamu kita kena buat baiklah kat orang. Allah jamu kita, kita puji Allah. Orang jamu kita, kita ucap terima kasih kat dia. Allahumma ghfir li sahibi hadzal ta'am. Ya Allah, engkau ampunkanlah dosa ampunya makanan ni, hak jamu aku ni. Allahumma ghfir li sahibi hadzal warzuqhu minal halal. Engkau bagilah rezeki kat dia yang halal ya Allah. Oi, wa jannibu 'anil haram. Engkau jauhlah dia daripada rezeki yang haram ya Allah. Wa atmim niyatahu. Engkau sempurnakan niat dia. Niat dia nak jamu aku, nak buat baik. Wa taqabbal dhiyafatahu. Engkau terimalah jamuan dia. Waqdi hawaijahu warham mautahu. Engkau ampun dan kasihanilah keluarga dia yang sudah mati. Waqdi hawaijahu, dan engkau tunaikanlah hajat dia ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi orang buat baik kat kita, kita kena balas baik. Sebab itu Nabi kata, idza asda ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Kalau orang buat baik kat kita, kita kena balas. Kalau kita tak ada benda nak balas, kita balas dengan doa. Tu balaslah tu. Makan sedap, duk kiliak paruh aja, doa haram. Tak boleh. Doa kat dia. Kita doa apa elok-elok. Hadis yang ke-64. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahari wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul laili hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Ni Abu Musa cerita, Abu Musa Asy'ari cerita, Nabi pernah bersabda. Nabi kata apa? Sabda apa? Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, yabsutu, Allah buka, yadahu, tangannya, bil-laili, di waktu malam, liyatuba, untuk menerima taubat, musii'un nahar, orang yang buat dosa belah siang hari. Orang tu buat dosa siang hari, malam hari Allah buka tangan dia untuk nak terima taubat orang tu. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah buka tangannya di waktu siang pula, liyatuba musii'ul lail, untuk nak menerima taubat orang yang buat dosa di sebelah malam. Dia buat dosa malam sampai siang esok, Allah buka tangan dia untuk nak terima taubat orang yang buat dosa sebelah malam. Hatta, sehinggalah, tatlu'a asy-syamsu, naik matahari, min maghribiha, di sebelah barat. Lah matahari dia naik belah timur, naik ke tu turun.
Sampai dekat kiamat ni tuan-tuan, matahari naik kau tu, turun kau tu. Masa tu kiamat dekat dah. Apabila matahari Nabi kata mula dah naik belah barat, turun belah timur, taubat dan istighfar kita Allah tak terima dah. Kalau nak bertaubat pada Allah, cepat-cepat sebelum matahari naik sebelah barat. Dia duduk naik belah timur ni tak apa lagi. Kalau dia naik belah tu, Allah tutup pintu taubat. Pasal apa? Nak kiamat dah. Tuan-tuan, ini di antara nas-nas hadis dan Quran yang dia panggil mutasyabihat. Ingat, Allah buka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang buat dosa di sebelah siang. Allah buka tangannya di sebelah siang untuk nak terima taubat orang yang buat dosa belah malam. Allah ada tangan kah? Tangan-tangan ni kita tahu hak orang, manusia adalah tangan. Yang ini ni dia panggil nas-nas ayat Quran ke hadis mutasyabihat. Yang tak jelas makna-makna dia, masih ragu tentang makna. Kita nak faham betul-betul itu tak pernah boleh. Pandangan para ulama ada dua dalam Quran. Surah Ali Imran Allah sebut minhu ayatun muhkamatun wa ukharu mutasyabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Allah cerita ayat Quran sendiri ada kalanya ayat itu muhkamat. Muhkamat ni ayat yang jelas makna dia. Seperti Allah kata, diharamkan kepada kamu bangkai daging babi. Itu jelas. Diharamkan kepada kamu arak. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu. Itu jelas. Tapi ada ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang makna kurang jelas. Hak tu dia panggil mutasyabihat. Kalau hak jelas dia panggil muhkamat. Hak mutasyabihat ni, hak tak jelas makna ni, ada dua pandangan ulama. Ulama salaf kata serah kepada Allah. Kita tak usah duduk syarah lah, kita tak apa nak tahu hakikat sebenar. Allah kata tangan, tanganlah. Kita pun tak tahu. Allah kata muka, muka. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka kekallah muka Allah yang mulia, yang agung dan yang mulia. Muka. Ni Allah sebut buka tangan. Serah ke Allah. Kita tak mau duk horai panjang. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, khalaf. Dia kata kita takwil maknanya kepada yang bersesuaian dengan Allah. Muka maknanya zat. Buka tangan artinya buka rahmat, buka kasih sayang. Allah sebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa.
Allah bersemayam di atas arash. Lagu mana? Bersemayam di sini ditakwil kepada makna dia menguasai, memerintah. Lepas tu dia bawa mai bahasa Arab guna istawa kepada memerintah. Qad istawa rajulun 'ala al-'Iraqi min ghairi damin min ghairi harbin wa damin muhraqi. Seorang laki-laki itu telah bersemayam di atas negeri Iraq. Makna bersemayam itu makna dia memerintah negeri Iraq tanpa berperang, tanpa menumpahkan darah. Bersemayam di situ makna memerintah. Allah bersemayam di atas arash, Allah memerintah arash, bukan duduk bersila atas arash tu. Ini dia panggil takwil. Nah, tuan-tuan, orang politik kata hampa tak sah duk buat lagu manalah, negeri tu duduk dalam tangan kami. Negeri tu saya tak mau buat negeri mana pun kan. Hampa tak sah duk buat lagu manalah oi. Awak, negeri tu duduk dalam tangan kami. Ada pula negeri duduk dalam tangan hang masak mana? Negeri duduk tangan hang. Maksudnya negeri itu di bawah kekuasaan kami. Sebut tangan tu makna kuasa. Bawah pemerintahan kami. Begitulah juga dia kata dalam bahasa ni ada benda. Jadi ulama-ulama mentakwilkan supaya tak mau bagi manusia ni celaru. Ni tangan Allah, Allah ada tangan no. Muka Allah ada muka tu. Muka makna zat, diri Allah. Wa yabqa zat Allah tu tak akan musnah. Yang musnah diri orang-orang lain, diri hamba-hamba Allah musnah mati. Allah zat dia tak akan musnah. Di sini pun Allah buka tangan untuk nak terima orang yang buat dosa malam, buka tangan siang nak terima orang taubat orang dosa malam. Mana buka tangan ni? Buka rahmat dia, buka kasih sayang dia, buka keampunan dia. Tu maksud tangan. Bukan buka tangan lu tu, tangan kita tu. Itu dia panggil takwil. Ulama-ulama khalaf dia takwil dengan takwilan yang bersesuaian dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia panggil nas-nas Quran ataupun hadis yang mutasyabihat, yang tidak jelas, yang ada kesamaran maknanya. Macam sini disebut tangan, maksudnya ditakwil tangan itu kepada rahmat Allah. Buka tangan ni makna buka rahmat dia, buka kasih sayang dia. Allah kasih, buka kasih sayang untuk apa? Untuk orang buat dosa siang dia bertobat waktu malam. Buka kasih sayang dia, rahmat dia waktu malam. Pasal apa? Nak terima taubat orang buat dosa masa siang. Itu makna buka tangan, makna buka rahmat dan kasih sayang dia. Itu takwilan yang dibuat oleh ulama-ulama al-khalaf. Sebab itu dia terjemah, cuba tengok. Alhamdulillah. Dari Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah Taala membuka tangannya. Apa arti membuka rahmatnya? Allah bukan ada tangan. Buka rahmatnya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kejahatan di waktu siang. Allah juga membuka tangannya, yakni membuka rahmatnya di waktu siang untuk menerima taubat orang yang melakukan kejahatan di waktu malam.
sehingga terbit matahari dari sebelah barat. Masa tu Allah tak terima dah taubat. Pasal apa? Kiamat hampir berlaku. Pengajaran hadis, Allah sentiasa membuka pintu rahmat, keampunan untuk hamba-hamba yang melakukan dosa pada setiap masa sebelum hari kiamat. Ini buka pintu keampunan, buka rahmat. Dalam hadis disebut buka tangan. Islam mengarahkan umatnya supaya sentiasa memohon keampunan daripada Allah ke atas kesalahan yang telah dilakukannya. Adalah amat rugi sekali bagi orang-orang Islam yang mensia-siakan peluang rahmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umatnya. Sebab itu suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata barang siapa yang bangun di hujung malam sebelum dia sembahyang subuh, dia baca istighfar 3 kali saja. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca 3 kali saja. Baca dengan penuh hati, penuh perasaan, minta ampun ke Allah. Allah akan ampun dosanya walaupun sebanyak buih ayak di laut. Ini Allah buka peluang untuk nak terima kita punya taubat kita. Pasal apa kita sia-siakan waktu ni? Jangan sia-siakan masa ni. Sebab itu kita buat ibadat tadi pun Allah ampun dosa. Adalah amat rugi sekali bagi orang Islam yang mensia-siakan peluang rahmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umatnya. Bukan terhadap umat dia, tuan-tuan, terhadap hambanya. Saya rasa terhadap hambanya. Umat tu Nabi. Amat rugi sekali bagi orang Islam yang mensia-siakan peluang rahmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, bukan umat dia. Umat ni Nabi. Tu silap. Orang yang beriman hendaklah segera bertaubat dan jangan menangguhkannya kerana dia tidak mengetahui bilakah ajalnya. Apabila ajal sampai, tak ada lah. Fir'aun ajal dia sampai, duk tenggelam timbul dalam air, dalam sungai Nil. Lepas tu baru nak beriman. Kata Musa, aku beriman dengan Tuhan hang. Allah tak terima dah Fir'aun iman hang. Sebab hang nak beriman tika hang duk tenggelam timbul, nak mampu lah. Tak mau. Nak beriman masa sihat wal afiat. Nak bertaubat, taubat masa sihat wal afiat. Jangan dekat nak mati baru nak astaghfirullah. Dekat dengan kiamat baru nak astaghfirullah. Matahari naik belah barat dah, Allah tak akan terima dah taubat. Jadi tuan-tuan puan-puan, takat ni dulu gamaknya. Hadis 65 tu panjang sampai 2 muka surat. Kalau kita habis baca malam ni juga, subuh saat ni baru nak habis. Kita buang cerita ni dulu panjang ni. Ni kita tahu. Hadis 65 ni pada kuliah yang akan datang. Cerita seorang sahabat Abu Najih Amri Abasah. Dia tanya Nabi sebelum masuk Islam, dia tanya Nabi gini, fadilat semayang, fadilat wudu, apa dia. Nabi cerita semua kat dia. Nak tahu apa yang Nabi cerita kat dia, dia pun cerita kat kita.
kuliah kita yang akan datang insya-Allah kita akan sambung hadis. Jadi tuan-tuan, sekat tu dululah peluang untuk Allah mengampunkan dosa kita. Amal ibadat yang kita buat, Allah akan menghapuskan dosa kita. Oleh sebab itu, peluang yang masih ada di depan kita, jangan kita sia-siakan. Buatlah ibadat dengan ikhlas, insya-Allah dosa kita akan diampunkan oleh Allah. Mintalah ampun daripada Allah, bertaubatlah kepada Allah sebelum ajal sampai, tuan-tuan. Itulah yang dituntut kepada kita oleh Nabi dan oleh Allah sendiri di dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca pada malam ini. Insya-Allah mudah-mudahan dapat kita mengamalkannya dalam hidup kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.